pusaka. Jadi tak boleh serah lagi. Sebab tu saya kata, kalau nak buat awal-awal, patutnya waktu isteri sebelum mati dulu dah tukar nama satu. Bila nama satu senang nak serah. Bila nama dua, kalau seorang mati, kena selesai pusaka dulu. Selesai pusaka dulu. Jadi kena selesai pusaka. Jadi kena minta izin dengan anak-anak 5 orang ni. Sebab sekarang mereka, anak-anak ni ada bahagian faraid dalam bahagian isteri. Jadi kita kirakan faraid dulu. Kita bagi tahu kat dia, supaya lebih senang mereka lepaskan dulu. Tapi kena beritahu mereka lah, kena tanya betul-betul nak lepas tak. Kalau lepas, alhamdulillah, 5 anak lepaskan pada ayah. Jadi lepas semua pada ayah, jadi ayah akan jadi 100% rumah tu. Barulah ayah tu nak masukkan anak berapa orang. Anak dia ada 5 orang, tapi dia kata nak masuk 2 nama je. 2 nama ni sebagai pemegang amanah. Lepas tu ikut suka hati lah, nak jual ke, nak jual ke anak beranak dulu ke. Kalau tak ada duit, jual ke orang lain lah. Supaya nak selesaikan rumah tu lah. Okay? Itulah dalam bab perancangan. Harta tak banyak, tapi nak urus tu susah juga. Itu baru separuh. Ada semati tu hanya ada rumah tu separuh je. Jadi kalau kita yang banyak lagi tu, itulah risikonya. Bukan maknanya kita tak boleh ada rumah, ada, tapi kena tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Okey. Alhamdulillah juga saya 2 minggu lepas balik daripada Kedah. Balik kampung itu Kedah. Hari tu ada dengar khutbah Jumaat sebelum saya balik itu. Tajuk dia hutang. Hutang ni cuma dalam sesi khutbah Jumaat tu ada, tak tahulah, kesilapan di tempat typing error ke di pihak Majlis Agama Islam Kedah ke. Dia ada beritahu kat situ, hutang apabila meninggal dunia, si mati itu meninggal dunia, si mati itu dah habis harta dia. Si mati itu dah habis harta dia. Kemudian waris harus juga bayar hutang si mati menggunakan harta waris. Kita dah belajar dulu dalam bab faraid, apabila seseorang itu meninggal dunia, harta dia tergantung macam ni. Tergantung macam ni. Tergantung maknanya belum lagi hak waris. Tergantung macam ni, kena selesaikan dulu. Sebab ada 3 benda yang kena selesaikan segera. Apa dia? Pertama, urusan jenazah. Yang kedua, hutang si mati. Dan yang ketiga, harta pusaka si mati. Ini 3 perkara mesti diselesaikan segera. Okey. Jadi selesaikan dulu hutang dia. Hutang dengan Allah, hutang manusia. Tinggal sikit je. Saya tinggal sikit je, tinggal sini. Okey. Sampai bahagian sini, yang sikit ni dah baru jatuh pada ahli waris. Jika habislah. Faham? Itu kena fahamlah dalam bab pusaka. Kemudian bila dah habis, Ustaz, harta pusaka dia dah habis, Ustaz. Hutang ni masih ada. Adakah warisnya wajib juga bayar zakat? Bayar hutang dia? Jawapan dia, waris tak wajib selesaikan hutang semati jika harta semati sudah habis. Itu kena faham hukum. Sebab itu saya pernah mengajar di satu masjid Taman Equine di Seluruh Kemang. Bila kita ajar, kita tulis ni. Bila ni beritahu kena selesaikan hutang semati semua Jadi ada seorang budak tu masuk. Dia datang lepas isyak biasalah. Orang suka datang lepas azan baru datang. Atau kuliah maghrib tak nak datang. Kita macam kita lah. Dah sambut Maulid Rasul kan? Masjid saya sambut minggu lepas. 29 hari bulan 9. Time program Maulid Rasul tu ramai betul datang. Time mengaji, yang datang seciput je. Padahal sunnah yang terbesar dia. Inilah belajar. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Datanglah. Ni time majlis Maulid Rasul penuh masjid tambah pula kalau jemput ustaz ada makan pula lagi lah. Lepas tu tanya ada jemaah, tanya mengajar tak datang. Itu orang Wahabi marah. Sambut Maulid Rasul. Padan dah dengan kita.
Betul juga kata dia kan. Sambut maulid itu sakan, tapi time datang haji mengaji tak nak. Itu masalah. Padahal itu yang sunnah yang Nabi suruh. Jadi itulah. Okey. Jadi sama cerita tadi. Jadi di Masjid Muttaqin tadi, di Masjid Muttaqin sebagaimana budak tu pun tengok saya tulis dia. Kemudian dia kata, "Ustaz, saya jumpa ustaz nanti lepas isyak." Sebab tu kalau saya lepas semayang saya akan ke belakang. Bukan sebab saya suka belakang, sebab nanti ada orang tanya soalan. Jadi saya jumpa saya, "Ustaz, tadi ustaz kata lepas meninggal dunia kita ni waris ni wajib selesaikan hutang semati." Saya kata, "Betul lah. Tapi ustaz, ayah saya ni waktu hidup kat dunia sekarang pun dia ni memang banyak hutang. Bahkan yang sara kita orang bukan ayah kita orang, mak kita orang." Sudah. Mak kita orang yang sara kita orang. Ayah tak pernah pun ambil tahu kita orang. Habis tu takkan kalau dia meninggal dunia kita orang kena tanggung. Saya kata, itulah lain kali datang kuliah awal-awal. Ni datang kuliah lepas isyak, kita baca dulu. Lepas tu ambil video separuh masuk dalam TikTok. Itu masalah. Belajar tak habis, tak dengar betul-betul. Baru kita jawab. Dia kata, dengar elok. Ustaz kata, kita ni wajib selesaikan hutang semati jika semati ni masih ada harta dia. Jika harta dia tak ada, duit dia tak ada, rumah pun dah habis, semua dah habis, waris tak wajib selesaikan hutang dia. Faham tak? Waris tak wajib selesaikan hutang dia. Contohnya, ayah anda hutang 15 juta, anda nak bayar? Saya cakap betul-betul ikhlas. Anda nak bayar tak ayah anda hutang 15 juta? Saya bukan tanya tak mampu, anda nak bayar ke tak? Nak bayar ke tak? Tak nak? Saya tanya nak ke tak nak je? Nak tak nak? Bukan tak nak, tak ada duit, memang tak ada bayar. Sebab ada setengah orang dia pergi buat pinjaman pula, tak bayar-bayar. Habis tu ustaz tak bayar-bayar, ayah ada dalam kubur tu berdosa dah. Memang berdosa lah, siapa suruh hutang? Faham ke tak? Jadi waris tak perlu bayar hutang semati. Jika waris mati sudah ada, habis duit dia, dosa-dosa lah. Sebab itu waktu Rasulullah nak solatkan seorang sahabat, Rasulullah tanya, sahabat ni ada hutang tak? Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, dia ada hutang. Rasulullah tak nak solatkan jenazah untuk dia. Allahu Akbar. Ini di dunia lah. Di dunia lagi Rasulullah tak nak solatkan untuk dia. Bayangkan di akhirat. Sebab itu orang yang mati syahid sekalipun, kalau dia ada hutang, dia takkan masuk syurga. Jangan main-main hutang. Sebab itu antara wasiat yang wajib, wasiat apa? Wasiat hutang. Faham Tolong. Muncullah ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku jamin aku akan selesai hutang dia. Barulah Rasulullah nak solat jenazah tu dia. Allahu Akbar. Faham ini faham kena faham hukum. Jadi di sini ada kena faham, jika seorang itu meninggal dunia, dia masih ada harta, kita wajib selesaikan hutang dia. Tapi jika hartanya sudah habis, kita tak wajib selesaikan hutang dia. Tapi kalau kita nak bantu, silakan. Tapi bantu jangan sampai membebankan kita. Faham? Sebab nanti kalau kita pula mati, siapa nak tolong? Dia bukan masalah kita sayang tak sayang, masalah kita sendiri pun tak mampu. Faham Allah alam. Okey, masuk ni pembelajaran ni, iaitu ya ji, betul. Kalau haji badan, macam semalam, si mati ni harta dia ada RM4,000 je. Ada RM4,000. Tapi kalau badan haji RM5,000, harga kos dia RM5,000, dia tak wajib buat badan haji. Biar je lah. Dia berdosa tak? Dia berdosa ke tak? Si mati tadi berdosa ke tak? Badan haji tak berdosa. Sebab dia kira tak ada kemampuan. Waktu kita hidup pun sama juga. Kita nak tunaikan haji, kita mati, kita tak ada kemampuan dalam keadaan sihat ataupun harta tak ada, dia tak berdosa.
Faham? Okey. Tengok sini. Muka surat 102. Jenis-jenis pembahagian pusaka. Okey, jenis-jenis pembahagian pusaka ada dua, iaitu pembahagian secara fardu dan pembahagian secara asabah. Di sini apa dia dari fardu dan asabah? Asabah nanti kita akan belajar, nanti akan datang. Asabah ni kena faham, asabah ni lebihan. Asabah ni lebihan. Lebihan. Orang lain ambil dulu, dia yang terakhir. Okey, secara fardu ni dikata apa secara fardu? Iaitu pembahagian yang telah ditetapkan oleh syarak kepada ahli waris. Bahagian ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan kebanyakan itu juga ditentukan oleh sunnah baginda Rasulullah SAW. Maknanya bahagian secara fardu ni, bahagian ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Berapa dapat? Contoh macam suami. Nanti kita akan belajar bahagian suami. Suami ni akan dapat dua bahagian saja. Sama ada 1/2, 1/4. Itu bahagian yang tetap selamanya, tak akan berubah. Sebab tu nunggu surat 103 ada bahagian pecahan yang kita akan belajar dalam bab faraid. Ada 6 saja pecahan. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 saja. 6 pecahan ini yang kita akan gunakan dalam ilmu faraid. Dan anda pernah terfikir tak kenapa Allah datangkan dalam bab faraid ini bentuk pecahan? Kenapa Allah tak datangkan? Kan senang kalau Allah datangkan suami dapat 10, isteri dapat 5, kan senang. Tapi Allah datangkan dalam bentuk pecahan. Kalau saya tak tahulah, saya setakat saya belajar matematik ni, pecahan ni antara subjek yang akan menentukan kita okey tak matematik. Kalau kita tak mahir bab pecahan, kita tak mahir matematik. Sebab dalam pecahan tu kena mahir sifir, kena mahir bahagi. Jadi dia cabang. Kalau orang tak mahir bab pecahan, dia tak boleh pergi ke matematik. Sebab tu dalam bab faraid ni macam itulah. Sebab tu orang payah nak bab faraid ni. Kalau ustaz macam tu juga. Kalau ustaz tak mahir matematik, dia tak boleh pergi ke faraid ni. Ada masalah sikit. Okey. Jadi 4 pecahan ni saja. Okay? Cuma anda kena ingatlah. 1/2 dengan 1/4 mana besar? Ustaz, 4 lah besar. Memanglah 4 tu memang besar pada 2. Tapi kalau pecahan 1/2 ni besar pada 1/4. Contoh ni meja saya ni. Saya nak 1/2 je meja saya ni. Ni nampak? Ni 1/2. Separuh meja saya. 1/2 ni separuh. Tapi kalau saya nak 1/4, meja ni kena belah 4. Jadi makin mengecil. Tu kena faham. Sebab tu saya kata susah. Orang tak faham, tak faham. Okey, tengok ini dalam bab faraid juga. Pengarang kitab datangkan juga cara mengingat. Saya pun tak ingat juga ni. Susah nak ingat. Contohnya 1/2. Dia beritahu dalam kitab ni 1/2 bahagi 2, dia akan jadi 1/4. 1/4 kita bahagi 2, dia akan jadi 1/8. 2/3. 2/3 kalau kita bahagi 2 akan jadi 1/3. Ini kaedah dah ingat dah. Tapi saya tak, saya susah ingat, saya guna matematik je. Senang. Ini kaedah-kaedah ingatlah. Okey. Kemudian disebut juga semua ahli waris di kalangan perempuan akan mewarisi secara fardu kecuali puan membebaskan hamba. Okey. Dalam bab faraid kita dah belajar dulu waris perempuan. Kalau anda tengok buku faraid ini muka surat 88. Muka surat 88 ada 10 orang ahli waris perempuan. Tapi tolak yang seorang 9 lah. Hamba tu kita tak belajar, kita biarkan je, ada 9. Maknanya dalam bab faraid 9 orang ahli waris perempuan ni semuanya mewarisi secara fardu. Manakala lelaki, kalau anda tengok lelaki muka surat 87 dan 88, ada 14 ni, 14 orang ni. 14 orang ni semuanya mewarisi secara asabah kecuali 2 orang saja. Kecuali 4 orang. Dikata apa itu? Suami, bapa, datuk sebelah bapa dan saudara lelaki si ibu sebapa saja. Kita akan belajar kejap lagi Okey, tak apa, kita boleh tahu. Okey, muka surat 104. Okey. Dalam bab ahli fardu ni, ashabul furud iaitu ahli waris fardu ni, kadang dia selalunya akan ada 2 bahagian. Dia akan ada 2 bahagian. Disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama disebabkan kewujudan ahli waris lain. Contoh, suami. Suami ni, kita ni orang lelaki ni suami,
akan dapat 2 bahagian. 1/2, 1/4. Ni kena ingat. Balik kat rumah ni ingat 2 bahagian. Orang lelaki, kita ni suami akan 2 bahagian. Jadi 2 bahagian, 1/2, 1/4. Suami ni akan dapat 1/2 jika isterinya tak ada anak. Kalau isteri tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Tetapi jika suami ada anak, automatik isteri ada anak, automatik suami tadi akan jadi 1/4. Sekali lagi saya ulang. Suami dapat 1/2 jika isteri tak ada anak. Tapi jika isteri ada anak, suami tadi akan dapat 1/4. Nampak tak? Jadi dia maknanya dia akan jadi faktor, jadi dia akan tengok bahagian isteri. Jadi yang ni kata tadi disebabkan wujudnya ahli waris lain. Ada ahli waris lain, dia akan menyebabkan bahagian suami tadi akan berubah. Kalau tak ada, dia berubah. Kalau ada, dia jadi macam tu. Itu maksudnya. Itu pertama, wujudan. Yang kedua, bilangan ahli waris. Contoh anak perempuan. Jika kita, contoh macam saya ni, bila saya meninggal dunia, saya ada seorang anak perempuan. Anak lelaki tak ada. Jadi bila saya ada seorang anak perempuan saya ni akan dapat 1/2. Contohnya harta saya ada 4 juta. Jadi saya ada seorang anak perempuan. Berapa dapat? 2 juta. Sebab dia akan dapat separuh daripada harta saya. Tetapi jika saya ada 4 orang anak perempuan, anak perempuan tadi akan jadi 2/3. 2/3 tu untuk 4 orang, bukan untuk seorang. 2/3 tu untuk 4 orang. Maknanya kalau contoh harta saya ada 3 juta, maknanya berapa dapat anak 4 orang tadi? 2 juta kena bahagi dengan 4. Sebab 2/3 daripada harta saya. Faham itu maksudnya. Nanti kita akan belajar juga. Cuma saya nak beritahu sini, dalam bab faraid, jika bilangannya makin ramai, dia jadi lain. Bilangan sikit, jadi lain. Itu dia akan tengok. Okey, sekarang kita masuk muka surat 105. Kita akan belajar bahagian suami dengan bahagian isteri yang ini. Okey, tengok. Suami ada 2 bahagian. Jadi suami ada 2 bahagian, iaitu pertama 1/2. Dalam ayat Quran itu dalil dia. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan jika si mati ini mempunyai golongan bawah, iaitu sama ada anak laki, anak perempuan, cucu laki pada anak laki hingga ke bawah, waktu itu suami akan dapat 1/2. Itu ayat Quran tak. Kemudian dalam bab faraid ayat 12 juga sambungan dia. Ini baru ada jemaah tanya saya, Ustaz, masa kita orang baca Quran tadabbur, bila masuk surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 kita orang tak faham. Tak faham. Memang tak faham. Sebab dalam bab faraid surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 ayat 176, ayat dia tu sekeping ayat tu ada makna dia tersendiri. Ni nak tengok, kalau dia balik rumah nanti tengok tafsir. Ayat dia panjang, tapi dia sekeping ayat tu ada makna dia. Tu tengok sambungan dia pula. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Dan jika mereka itu mempunyai anak, maka bahagian mereka itu 1/4 daripada harta. Maknanya jika siapa dia? Jika orang perempuan tadi, isteri tadi dia ada anak, suami tadi akan dapat 1/4. Jadi kena buat okey. Pertama anda kena faham. Dulu kita belajar, kalau anda tengok buku Faraid, muka surat 93 dulu kan. Muka surat 93. Ni kita belajar dulu kan. Si mati ni suami ataupun isteri lah. Okey. Kita dah belajar dulu dalam bab Faraid. Muka surat 93 dulu. Kita ada waris bawah, betul? Waris bawah. Waris bawah siapa dia? Anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Kena ingat. Waris atas, ibu, bapa, datuk, nenek, ke atas. Okey. Waris tengah siapa? Waris tengah ni semua adik-beradik kita. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, betul, anak saudara. Satu lagi apa? Waris sisi.
Dari sisi siapa? Pakcik kita, sepupu kita. Sebab tu anda kena mahir muka surat 93 tu. Muka surat 93 tu kena mahir. Itu bukan suruh hafal lagi, bukan suruh kira-kira. Kena tahu macam mana satu pakcik, mana itu. Jadi macam kalau saya kata dalam kitab tadi, dikata apa? Jika si mati ni tak ada golongan bawah. Ni golongan bawah ni. Ni golongan bawah. Tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, tak ada cucu lelaki, itu masuk golongan bawah. Faham Yang tu dalam kitab masukkan. Okey. Jadi buat macam ni, suami, SU suami. Okey, suami ada berapa bahagian tadi? 1/2, satu lagi 1/4. Okey. Suami ni akan dapat 1/2 jika si mati. Si mati, siapa mati? Isteri. Kan ada tak faham lagi. Suami dapat 1/2 jika isteri tak ada anak laki, tak ada anak perempuan, tak ada cucu laki anak lelaki, tak ada cucu perempuan anak lelaki, tak ada semua ni. Tak ada golongan bawah lah. Ini kata maksud tak ada golongan bawah. Faham? Okey. Suami akan dapat 1/4 jika si mati ni ada salah seorang. Tak kira lah ada semua ke, ada salah seorang ke, ada je. Terus suami tadi akan dapat 1/4 cucu perempuan anak lelaki. Okey. Ada salah seorang ke, ada semua ke, automatik suami akan dapat 1/4. Boleh? Boleh ingat ingat bahagian anda dah lah, orang lelaki. Sekejap lagi isteri pula. Ingat bahagian isteri. Tengok habis. Muka surat 106. 106 bahagian isteri. Okey. Isteri seorang ataupun lebih mempunyai 2 bahagian. Iaitu pertama, dia akan dapat 1/4. Bahagian ni kurang sikit tau. Orang lelaki tadi 1/2 kan. Okey. Orang perempuan akan dapat 1/4. Tengok dulu ayat Quran. Walahunna, disambung dengan ayat Quran yang depan tadi. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka itu isteri-isteri pula 1/4 daripada harta kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jadi dikata apa penerangan ni? Jika si mati tadi tidak mempunyai golongan bawah. Si mati siapa? Suami dia lah. Isteri, jika si mati suami dia tidak mempunyai golongan bawah, tak kira lah ada anak lelaki anak perempuan, tak ada semua golongan bawah tu. Makna isteri akan dapat 1/4. Boleh? Sambungan ayat Quran dia, fa in kana lakum waladun falahunna thummun mimma taraktum. Dan jika kamu punya anak, siapa dia kamu ni? Kamu tu suamilah. Maka bahagian mereka isteri-isteri itu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Maknanya jika si mati ni punya golongan bawah sama ada lelaki perempuan, semuanya tak kira, maknanya suami ni dapat, isteri ni akan dapat 1/8. Jadi buat nota macam ni, sama je. Isteri, IS isteri. Anda kena faham istilah saya guna ni. Okey. Dia dapat 1/4, satu lagi 1/8. Okey, boleh? Isteri akan dapat 1/4 jika si mati. Siapa si mati? Suami. Si mati tu suami. Dan suami ni tak ada anak laki, tak ada anak perempuan, tak ada cucu laki anak laki, tak ada cucu perempuan anak laki. Tak ada semua ni. Barulah isteri akan dapat 1/4. Boleh? Okey. Yang seterusnya 1/8 jika si mati ni anak laki ada, anak perempuan ke ada, ataupun cucu laki ada, ataupun cucu perempuan anak laki ni ada salah satu pun ataupun ada semua, barulah isteri tadi dapat 1/4. Boleh? Itu je pelajaran hari ni. 2 bahagian ni. Isteri ingat bahagian orang isteri, perempuan ingat bahagian seorang perempuan. Okey? Okey. Habis. Ini kan? Faham? Tak faham? Okey. Muka surat 107. Dia kata apa tu? Perhatian. Jika isteri lebih daripada seorang, maka bahagian mereka akan dibahagikan sama rata sama mereka.
umpamanya 3 orang isteri akan mendapat 1/8, maka setiap isteri mendapat 1/24 dan bukan 1/8. Contoh, saya ada 3 isteri. Saya ada 4 lah isteri. Saya ada 4 isteri kan. Okay. Bila saya ada 4 isteri dan saya ada anak, mana isteri tadi dapat apa kalau saya mati? Situ jawapannya. Berapa? 1/8. Okay. 1/8 tadi, dah lah isteri jadi sikit kan, bahagian dari 1/8 kan. Kemudian sekarang saya ada 4 isteri. 1/8 tadi kena bahagi 4 pula. Bukan dapat 1/8 seorang. 1/8 tadi kena bagi 4 pula. Tu orang perempuan marah tu. Dah lah bahagian sikit. Bila kahwin dapat madu, makin sikit. Tu kena faham tak ayat saya? Contoh, harta saya ada 8 juta kan? Saya ada anak, jadi saya ada 4 isteri. Jadi isteri saya akan dapat apa? 1 juta. Tapi 1 juta tu bukan seorang. 1 juta tu mesti dibahagikan 4. Faham? Tu kadang-kadang sama juga kan. Contohnya macam isteri pertama dah kahwin 25 tahun. Isteri kedua baru kahwin setahun kan. Tiba-tiba saya mati. Lepas tu isteri pertama dengan isteri kedua dapat sama rata. Oh, marah isteri pertama. Dia duduk 25 tahun dah dengan saya. Yang seorang ni baru duduk setahun. Dapat sama rata. Sebab itu ada harta sepercarian. Nampak tak? Jadi boleh tuntut. Okey. Dah habis. Faham tak ni? Ada latihan ni. Faham tak ni? Latihan pagi ni. Bersedia? Okey, dah faham Okey. Dengar elok. Ni sebenarnya latihan yang ada dalam buku ni, buku surat 107. Anak kandung dan anak tiri. Pertama anda kena faham dulu apa istilah anak kandung. Anak kandung ni anak yang lahir ataupun sama darah kita. Anak tiri ni bukan daripada darah daging kita. Ni ada satu kes dekat Lamas, kampung Datuk Abah Baginda Kajang. Dia jumpa saya, "Ustaz, kita orang ni ada adik-beradik 9 orang. Dan kita orang ada adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni dapat harta pusaka tak?" Saya pun garu kepala. Kenapa dia panggil adik-beradik tiri? Yalah Ustaz, kita orang 9 orang ni adik-beradik sama ayah sama ibu. Yang seorang lagi ni Ustaz, dah lah tak pandai. Oh, sedap dia. Dah lah tak berapa pandai. Tapi dia ni ayah dia sama kita orang, mak lain. Saya kata itu bukan adik-beradik tiri, itu adik-beradik sebapa. Faham ke tak? Tak kira dah dia pandai ke tak pandai, dia adik-beradik anda. Faham? Yang ni pun kena faham ni. Adik-beradik tiri, adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni dia tak ada apa-apa kaitan dengan kita. Jadi kalau dia ayah sama kita, dia tetap adik-beradik kita. Adik-beradik sebapa. Faham? Ni ada setengah tu dia pulau kan. Bila ayah mati tak bagi, haram bukan, jangan main-main. Baru tahu. Okey, kita tengok. Dengar soalan saya. Dan soalan ni ada dalam buku ni. Seorang suami ni duda. Anda kena faham Kalau saya kata suami duda, maknanya dia pernah berkahwin lah ni. Suami duda, dia ada anak seorang. Anda jangan tanya dengan saya, anak lelaki ke anak perempuan. Saya kata ada anak seorang. Tu je, faham? Suami duda, ada anak seorang. Kalau duda ni maksudnya apa? Dia pernah berkahwin, mungkin isterinya sudah diceraikan ataupun isterinya mati. Dah, faham tu? Faham sekarang? Suami duda, ada anak, berkahwin dengan seorang perempuan anak dara. Jangan tanya saya, "Ustaz, anak dara tu ada anak tak?" Saya kata tadi, tak ada anak dara, dan ada anak lah. Okey, dah faham? Faham tak? Boleh? Dah faham? Seorang duda ada anak, kahwin dengan seorang perempuan yang anak dara. Soalan saya, soalan. Dah faham Kalau tidak tak faham Soalan saya, jadi dia berkahwin dua ni. Soalan saya, isteri yang dara tadi mati, berapakah suami punya bahagian dapat?
Jawapan kat sini je. Siapa jawab lebih pada 3 jaga. Jawapan ada 2 kat sini. Berapa suami bayar suami? 1/2 ke 1/4? Siapa ke? Jawapan apa? 1/2, 1/4? 1/2? Tak ada jawab 1/4? Tak ada? Jawapan dia 1/2. Ustaz, kan dia ada anak. Dia ada anak. Si mati tadi tak ada anak. Faham ke tak? Sebab tu orang suruh kahwin dengan anak dara, jangan kahwin dengan janda. Okey, boleh? Okey, tengok. Sekarang saya balikkan soalan pula. Tadi saya kata isteri yang mati. Sekarang saya kata suami pula mati. Berapa anak dara yang isteri tadi dapat? Ada 2 je situ. 1/8? Bukan 1/4? Jawapan dia 1/8. Ustaz, kan dia anak dara. Ya, memang dia anak dara, tapi dia kahwin dengan duda. Siapa suruh kahwin dengan duda? Dapatlah sikit. Dekat dia kahwin dengan orang teruna. Faham? Nampak? Walaupun dia tu masih ada dara, dia tak ada anak dengan suami baru, tapi dia akan mempengaruhi dalam bab faraid. Itulah jawapannya dalam buku Faham Faraid, ada kat sini. Wallahu a'lam. Ada soalan? Semua kuat betul. Ya je. Hibah. Okey. Boleh tak waris silent hibah? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada nak tutup ni? Tak ada? Tak ada? Okey. Ya je. Macam mana tu? Hutang-hutang. Hutang-hutang apa? Dengan bank. Okey. Okey, berkenaan soalan hibah. Dengar elok. Apa-apa pun semua boleh cabar. Cuma menang kalah dia. Menang kalah habis duit. Macam kes, saya ambil simple yang anda kenal kan, kes arwah Jamaluddin Jadis. Harta sepercarian yang dituntut oleh isteri 1.2 bilion. Dia tuntut harta sepercarian. Dia nak minta, dia minta hak dia untuk harta sepercarian. Kena challenge juga. Makan tahun 7 tahun. Itu kes yang biasa. Okey. Contoh sama juga dalam bab faraid. Dah memang tahu hak dia, tapi orangnya ambil, boleh challenge lah. Tapi masa banyak tak habis. Masa banyak habis, duit banyak habis, dan tak tentu lagi menang ke kalah. Okay, sama soalan tadi, soalan hibah tadi, adakah boleh di-challenge? Kalau anda buat hibah tak ada hitam putih, memang confirm orang akan challenge. Faham tak ayat saya? Anda buat cakap mulut, anda buat yang ni cakap tak tahu betul ke tak. Jadi kata apa buktinya, memang kena challenge lah. Faham tak ayat saya? Tapi kalau anda dah buat, ada dokumentasinya, ada videonya, lepas tu buat dengan syarikat yang betul, saya tanya anda, agak-agak ada orang challenge tak? Dia nak challenge pun confirm dia kalah. Dia nak challenge boleh challenge tak? Boleh challenge, tapi habis duit lah. Habis duit lah. Anda yang betul pun habis duit tak? Tapi kalau anda buat betul, insya-Allah anda boleh menang lah. Gitu je saya tahu. Faham jadi Datuk kena faham, Haji kena faham Jadi kalau anda buat betul, ikut hukum, dan anda tengok syarikat yang biasa buat, kalau memang syarikat tu memang tak ada kes, alhamdulillah, tak ada masalah. Masalah yang sekarang yang challenge ni, kalau yang challenge ni selalunya tak ada hitam putih, dia cakap pun betul ke tak, tu masalahnya. Faham boleh Datuk? Okey, tambah yang belakang tadi, soalan tadi, hutang. Kalau hutang yang melibatkan bank, walaupun hutang melibatkan bank, waris tak boleh bayar juga.
Sekarang kalau melibatkan hutang dengan bank-bank, mereka ni dah ada sistem takaful. Semua dulu dia ada penjamin. Sekarang dia tak pakai ada penjamin. Dia pakai takaful. Maknanya pakai sistem takaful. Orang tu tak meninggal dunia, di cover oleh takaful. Jadi bank pun pandai juga. Bank tak pernah rugi pun. Anda tak payah risau. Kalau semati meninggal dunia, dia boleh block harta semati. Dia dah tahu harta cagaran semati. Sebab tu dia ada connection. Kecuali memang bankrupt apa semua, tapi bank dia ada lah cara dia. Jadi kalau hutang melibatkan bank, dia memang automatic system. Dia ada sistem dia lah. Cuma saya nak tahu sekarang ni kalau bentuk pinjaman semuanya ada sistem takaful. Boleh? Ya. Nomini ni dia ada dua. Satu yang memang dalam geran tu dia akan tulis apa dia panggil, power of apa, saya tak ingat bahasa Inggeris dia. Power of apa dia ada. Dalam tu dia akan tulis tu, dalam geran tu dia tulis pemegang amanah. Yang tu memang dalam geran tu tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa sebab memang dalam tu ada tulis tu pemegang amanah. Cuma ada setengah tu dia bicara di luar. Dia cakap contohnya anak dia ada 5 orang, tanah dia ada seekar je. Jadi dia pun kata dekat anak dia panggil anak dia sulung, Alung, ayah rasa ayah nak bagi pada semua, tapi tak boleh bagi semua sebab tanah 1 ekar boleh masuk satu nama je. Jadi dia pun masuk nama anak yang sulung. Dan dia berharap ataupun beranggapan anak dia yang sulung nanti boleh jalankan tanggungjawab sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah tu maksudnya dapat tanah tu sama ada jual ke ataupun dia seorang beli bayar ke orang lain. Faham tak? Nak masuk nama memang tak boleh lah. Masuk nama tak boleh. Kalau dia pakai yang macam saya cakap tadi, dia pakai pemegang amanah, dia masuk dalam tu memang senang. Tapi ada kos. Masuk dalam tu ada kos lagi. Nak tarik nama pemegang amanah tu kena kos lagi. Banyak prosedur dia. Sebab tu orang tak buat yang tu. Selalunya orang buat macam ni, lantik pemegang amanah. Tapi lantik pemegang amanah sampai satu tengah anak tu tak pegang amanah pula. Dia lantik anak dia nak jadi pemegang amanah. Last sekali saya pun tanya, last sekali tak amanah sampai mati-mati. Faham tak? Itu masalahnya. Dia tak dapat jalankan amanah. Dia bagi ke anak dia. Tadi tanggung dosa pula anak dia. Tak boleh lah macam tu. Jadi sepatutnya kalau dia tak boleh buat, tak payah bagi pada anak. Macam baru ni ada tempat saya. Dia kata, Ustaz, ayah saya ni dah bagi pada tanah pada saya. So jadi pemegang amanah. Lepas tu saya ni adik-adik ada 10 orang. Jadi ayah saya suruh jadi untuk bagikan tanah ni pada adik-adik lain. Lepas tu saya tanya dia, anda mampu tak nak beli tanah tu? Oi, tak mampu lah Ustaz. Tapi saya nak bahagian saya yang satu ni. Tak, masalah sekarang nak bahagian satu tak boleh. Masalahnya nak anda kena beli lah tanah tu. Kena beli semua. Kalau tak jual kat orang lain. Uish, jual kat orang lain pula Ustaz. Tak boleh Ustaz. Sayang Ustaz. Sayang. Saya kata patah balik pada ayah. Saya kata patah balik pada nama ayah. Sebab bila ayah mati 10 orang boleh masuk nama dalam tu. Faham ke tak? Bila ayah mati 10 orang anak boleh masuk dalam tu. Tapi sekarang ni ayah tak mati lagi, hanya seorang je lah boleh masuk nama ni. Faham tak ayat saya? Tu anda kena faham istilah undang-undang tanah. Undang-undang tanah dia kata apa? 1 ekar 1 nama. Faham tak? Begitu juga apa-apa atas tanah milik tuan tanah. Tu sipil tanah. Benda yang simple. Tapi walaupun 1 ekar 1 nama, bila mati boleh masuk banyak nama sebab dapat perintah pusaka. Tu je. Faham cuma bila mati tu nak bahagi tu masalah juga, kan? Kadang-kadang dia kata, Ustaz, ayah dah suruh bahagi macam ni. Ayah tak cakap apa-apa nak bagi macam mana. Jadi kita orang bagilah straight. Tapi yang sebelah sini Ustaz belah paya Ustaz. Kita yang ni sebelah jalan dalam besar.
Bergaduh pula. Saya kata kalau gaduh buat macam ni, memanjang macam ni pula. Buatlah memanjang tu biar semua rasa tempat payu. Buat tu. Oh, kata tu pula. Tapi ustaz, kalau tak puas hati siapa nak duduk depan, duduk belakang? Saya kata tak puas hati mana dadu lah. Mana dadu lah. Sebab tu pentingnya perbincangan pada awal. Maknanya bincang sebelum ayah meninggal dunia. Siapa nak ambil depan, siapa ambil belakang. Tapi macam bak tanah ni belajar dia panjang sikit. Anda kena faham. Walaupun anda buat ukuran macam tu sekalipun, itu pun semua sebenarnya tak sah pun dari sudut undang-undang tanah. Tu anda kena faham Untuk pemilikan tu dapat, tapi untuk undang-undang tanah tu tak dapat. Contohnya ni ada 3 orang tau. Contoh ni tanah besar ni ada 3 orang. Dia dah bagi 3 tau. Yang ni A dapat, ni B dapat, ni C dapat. Okey, dapat sama rata. Lepas tu yang B ni dah buat rumah tau. B dia buat rumah. Ni tanah kongsi geran ni. Saya cakap tanah kongsi geran. Tanah kongsi geran dalam satu geran ada 3 nama. Lepas tu kerajaan nak ambil tanah besar. Kerajaan ambil tanah separuh. Separuh ni kerajaan ambil tanah. Separuh lagi kerajaan tak ambil. Kalau ikut undang-undang, kerajaan akan bayar pampasan pada 3 orang. Faham tak? Tapi yang kena tanah mana kena? A dengan B. Okey. Orang kita selalu macam mana? Dia kata, nasib engkau lah tanah kau kena. Nasib engkau lah tanah kau kena, tanah aku tak kena. Okey, tak apa nasib engkau. Tapi masalahnya, bila pampasan dia ambil. Yang C contohnya. C ni tak kena langsung, tapi C ambil. Haram tak? Haram. Satu. Sepatutnya macam mana? Bila pampasan sudah diambil oleh kerajaan, dia jadi akan pecah macam ni pula. A, B, C. Dia kena jadi macam tu pula. Sudah. Tapi masalah B dah buat rumah. Nampak tak? Ini ikut hukum sebenar. Tapi orang kita tu masalah. Pampasan ambil. Tapi tanya kena dia tanya. Tu masalah. Wallahu a'lam. Terus surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina as-salihat wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.